Cikgu, saya panggil cikgu je lah. Sebab Heeh. biasa Boleh boleh boleh, Prof. dengan apa ni Puan, saya tak Zari. ingat Zarini, Zarini Liana saya biasa lebih selesa dengan Cikgu D ni. Okey, COVID-19 Hmm. satu situasi di mana memang kita tahulah kita sebut COVID-19, COVID-19 dengan perniagaan ni sangat sinonim. Mm-mm. Bagaimana COVID-19 ini memberi kesan yang sampai sekarang pun ada lagi yang tak bangun-bangun Hmm. perniagaan yang tak bangun. Jadi kita lihat UV Print melalui fasa ni COVID-19 ni di mana semua bisnes boleh dikatakan terjejas teruk. Ada yang sampai sekarang pun masih belum berjaya bangkit semula. Jadi boleh tak cikgu share sikit bagaimana UV Print berjaya melalui fasa yang sangat mencabar ini? Apa yang dilakukan dan apa kesan ataupun mungkin masih lagi terasa kesannya sampai sekarang? Okey. Untuk masa COVID-19 dulu tahun 2020 tu, memang kita terkesan daripada ada premis masa tu. Masa tu kita berada di tengah-tengah Bandar Kota Baru di Lembah Sirih. Kita ambil 2 premis terus. Tapi apabila COVID hit kita, kita tutup premis di Lembah Sirih. Memang kena sesuaikan dengan keadaan lah. Masa tu memang tak boleh bisnesnya apa kan. Tapi mungkin rezeki, alhamdulillah rezeki berkat daripada semua HR yang buat program bersama staff. So kita direzekikan dengan staff-staff yang baik. Untuk kita terlibat dengan Kementerian Kesihatan punya produk masa tu. Buat apa tu? Kita buat macam satu bekas untuk di-intubate COVID patient. Sebabnya apabila COVID melanda, so kotak untuk intubate patient tu tak cukup di hospital. Jadi doktor datang approach, tanya ada apa-apa bahan tak yang kita boleh buat untuk intubate. Sampai tiba satu tahap hospital tutup muka patient untuk intubate dalam tu, guna kotak je masa tu. Masa tu. Jadi kebetulan masa tu kita ada material yang cukup. Kita hasilkan satu kotak daripada plastik yang transparent lah, transparent plastik untuk intubate patient. So daripada situ kita hasilkan dan kita buat CSR kepada hospital-hospital di Kelantan. Kita tak jual pun masa tu sebab kita tahu dalam keadaan yang sangat teruk kan. Kemudian apabila kawan-kawan printing tahu kita buat macam tu, jadi diorang hantar diorang punya stok. Diorang punya raw material untuk kita buat. Sebab masa tu kita ada mesin dan kita ada manpower, kita ada staff yang masih bersama kita. Mana dalam tempoh COVID tu produk untuk Ya, kita masih berjalan. Kita dapat surat kebenaran hospital. daripada KKM untuk hasilkan produk hospital. Okay. Jadi kita punya Totally kilang berjalan. different dengan Totally. design Tiba-tiba totally lain. Kita cuma hasilkan kotak tu saja. So kita dapat apa yang hebatnya perancangan Allah tu, kita dapat fund daripada Royal Military, saya tak ingatlah, college dekat Sungai Besi. Kolej tentera kalau tak silap saya. Kelantan dia dah jadi crowdfund, Prof. Untuk kita hasilkan kotak tu. So kita ada dana yang cukup untuk kita hasilkan kotak intubate tu dan kita pass kepada hospital-hospital di Kelantan. Itu yang menyebabkan kita sepanjang COVID itulah aktivitinya. Ya, sepanjang COVID tu kita hanya hasilkan intubation box tu sahaja untuk hospital. Cukup untuk Alhamdulillah. Cukup untuk dana dan kita dapat staff-staff yang baik di mana tiba mula-mula tu tiba satu tahap staff WhatsApp, tak apalah madam, kalau sekiranya kita tak ada sale untuk bulan ni, tak perlu bayar gaji pun tak apa. Dan staff tu masih bersama kita sehingga sekarang. Staff-staff yang baik lah, alhamdulillah. Lawyer. So mungkin berkat daripada program-program HR lah. Program HR ni penting untuk kita terus berapa orang staff motivate. Sekarang kita ada lebih kurang dalam 20 staff. 20 staff. Bermula dengan 2 orang. Bermula dengan 2 orang. 20 daripada COVID sampai sekarang kekal lah. Kekal, alhamdulillah. Sekarang kita growing lagi lah. Kita nak masuk menghampiri kepada 25 macam tu. Okey. Adakah perlu special machine untuk buat yang Kementerian Kesihatan tu? Ya betul. Sebab soalan saya sebabnya banyak printing company yang terjejas teruk masa COVID. Betul. Sampai sekarang yang saya tahu ada yang terus masih tak bangun lagi. Lah. Betul. Mana UV Print ada
mesin yang special lah untuk Ya, buat. betul. Kita ada setakat ni kita ada lebih kurang dalam 8 mesin kesemuanya yang pelbagai function, pelbagai aktiviti. So untuk menghasilkan masa COVID tu, untuk menghasilkan produk tu, so kita ada mesin dan kita ada raw material masa tu. Sebabnya apabila COVID hit, lori tak jalan, nak hantar logistik tak jalan. Tapi baiknya masa tu kita dah ada stok untuk barang-barang tu. Tu yang menyebabkan kita bersetuju untuk hasilkan tu. Okey. Kalau kita tengok kreatif industri ni, printing and design dia perlukan kepada mesin, teknologi kan. Ya, Dan benda ni bukan murah. Betul. So kita tahu dekat luar sana ada tak support ataupun fasiliti yang disediakan oleh sama ada swasta ke ataupun kerajaan yang boleh cikgu sharekan dengan macam kita UV Print Station kita berada dalam bidang manufacturing, bidang pembuatan. So untuk sektor pembuatan ni sebenarnya kerajaan sediakan banyak dana-dana untuk sektor pembuatan sebab kita hasilkan barang tu sendiri. Kita bukan trading. Kita hasilkan barang-barang tu sendiri. Jadi apa kalau macam saya lah, pada pendapat saya sebagai usahawan, apa yang kita usahawan perlu lakukan adalah cari info berkenaan dana-dana tu. Dah info-info tu tak akan datang pada kita kalau kita tak cari. Cari tu saya bagaimana nak cari? Tips kan? Dia agensi, dia akan datang daripada agensi. Pelbagai agensi yang sediakan macam-macam agensi. Contohnya MARA, SME Corp, SME Bank, dari segi bangunan semua dah fasiliti SME Bank. Untuk kita dapatkan info tu adalah dengan sekarang Google lah, senang. Tapi ada antara dana-dana yang mungkin dia tidak berada dalam website agensi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah pergi memang pergi sendiri pada pejabat-pejabat tu. Kalau orang kata ada kenal orang ke, tak ada. Kita tak ada kenal. Kita naik je sendiri. Itu soalan saya seterusnya lepas ni. Tak adalah kita kata kenal orang besar ke orang dalam, tak ada. Itu adalah reality. Orang kata tu kenal orang dapatlah. Tak ada. Kita tak ada lah orang kata kenal ke apa, tak ada. Pergi je office, tanya, dia akan bagi brochure. Biasalah standard dia akan bagi brochure. Lepas tu dengan brochure tu lah kita study and then kita Google. Lepas tu kita apply. Macam mana cara nak apply? Apa dokumen yang perlu ada? Kita sediakan, kita hantar. Cikgu D juga aktif dalam beberapa persatuan antara SME at universiti. Saya ingat ada join Dewan Perniagaan juga kan. Jadi ini juga merupakan satu platform jugalah. Ya, betul. Kepada usahawan. Betul, satu platform dan circle lah. Kita sebagai usahawan memang kita, kalau macam dulu kita government servant, setiap bulan ke 2-3 bulan sekali kita akan pergi kursus untuk tingkatkan daya dan diri kita kan. Tapi kalau kita sebagai usahawan ni semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita tak top up ilmu lagi pula, sekarang ada macam-macam kelas yang bersepah dekat luar sana. So bergantung apa yang kita perlukan, kita join dan cari ilmu tu sendiri. Kena usaha dan kreatif sendirilah, Prof. Kena usaha. Orang tak ada nak panggil kita. Sikap usahawan kena macam tu dah. Betul. Orang tak ada nak panggil ke, nak tanya ke, tak ada. Kita memang kena pergi dan keluar. Itu bezanya. Macam saya di bahagian pengurusan, suami Muhammad Anif pula dia di bahagian production. So memang kita bahagikan tugas macam tu. Ada je. Balik kepada COVID tadi. Okey. Walaupun ada projek daripada semasa COVID tu betul. Saya ingat ada juga kesan yang betul. ada support tak lepas tu daripada kerajaan? Ada. Baik boleh Betul. Masa COVID tu kita dapat banyak support daripada government dan in fact daripada GLC, bank-bank macam moratorium. Moratorium tu sangat membantu selama 6 bulan. Daripada Perkeso, daripada SOXO, tu semua KWSP semua ada bantuan. Cumanya berbalik kepada apa yang saya peringatkan adalah kita perlu carum lah. Kita perlu carum untuk staf-staf kita. Kalau tak carum memang tak dapat. Tu salah satu yang HRDF lah. HRDF betul antaranya. In fact masa saya terlibat dengan SME UMK bersama UMK dulu yang usahawan-usahawan tu, saya terpilih untuk ke Tokyo masa tu, yang mewakili UMK untuk ke Tokyo. Jadi di situ pun kita cari kita punya circle. Sampai sekarang pun kita masih berhubung lagi dengan kita punya supplier-supplier.
networking tu kena ada. Networking, yes. Kita kena cari circle yang betul, Prof. Betul. Bukan kata kehidupan harian aja. Dalam bisnes ni pun kita kena cari circle yang betul. Betul. Circle tu banyak. Circle tu penting, tapi circle yang betul Ya, circle yang betul. Circle tu banyak. Ya. Macam-macam circle yang macam ni, tapi Ya. circle yang betul, yang sentiasa motivate kita, yang bagi tahu kita, yang bagi tahu info-info, Ya. tu penting. Dalam ekosistem keusahawanan ni, salah satu adalah sokongan kerajaan lah. Ya, betul. Yang mana Cikgu di UB Prince di sedang alami dan merasai kesan yang positif pada sokongan kewangan ni. Betul. Jadi kita tahu lah sokongan kerajaan ni banyak lah, tapi masih ada lagi usahawan, especially PMKS lah, mikro kecil ni, Ya, betul. yang orang kata tercari-cari ataupun ada yang tak aware pun ada benda tu. Ya, betul. So sebagai usahawan yang bermula daripada kosong, startup company, bagaimana UV Printing dapat maklumat atau boleh share tak tips bagaimana nak dapatkan kemudahan ni? Okey, saya ingat masa saya resign 2014 tu, masa tu kalau ingat Kuala Krai dilanda banjir besar. Ya. Satu Malaysia nak pergi Kuala Krai masa tu. Kita pula baru resign, Prof. Ya. Allahu Akbar, mencabar. Tapi saya selepas daripada saya resign, saya ada masuk satu pertandingan yang saya nampak daripada media sosial lah. Saya nampak dia ada pertandingan usahawan. Kita panggil Rural Business Challenge. RBC, Rural Business Challenge. In fact, tahun ni pun dia start balik. Daripada RBC tu, lebih kurang dalam 8 bulan tempoh RBC kita buat. Dia bermula daripada dia pertandingan kertas kerja. Ya. Tapi mungkin masa Rancangan tu perniagaan lah, business rancangan plan. business plan, pertandingan business plan. Daripada business plan tu kita buat kita punya business plan, lepas tu dia akan turun site visit. Dia akan tengok apa yang kita cerita dalam business plan tu betul ke tidak. Yes. Kita ada lori ni betul ke tidak, kita ada staff ni betul ke tidak. Kemudian public speaking speech. Kita kena speech. Daripada situ kita alhamdulillah kita menang 750,000 full grant. Masa tu full grant. Full grant 750,000. 750,000 tahun 2014. Baru berhenti kan highlight masa tu. Kerai design Rezeki. Kerai design masa tu. Kerai design Syam Berhad. Rezeki ikut kata suami agaknya. Suami kata suruh berhenti kan. Kita tak nak macam mana pun ikutlah. So rezeki dapat 750,000 full grant. Full grant tu penting. Sebab grant kerajaan ni dia banyak. Dia ada 50-50, maksudnya 50 daripada matching. 50, 70, 30, 60, 40. Tapi masa tu 750,000 full grant. So daripada situ kita grow, kita dapat beli shop lot, kita dapat beli lori dan satu lagi mesin. Mesin RBC besar. ni sangat tough lah. Sangat tough, Prof. Ya Allah, dalam TV keluar TV kan. Siapa juri masa tu? Kau boleh ingat? Juri tu dia menteri pengarah-pengarah MARA, pengarah Kesedar, pengarah agensi masa tu. Dan untuk dia presentation pun daripada nama terpilih tu, untuk presentation pun dia bawa kita ke satu remote area di Kedah, di resort di Kedah yang kat situ memang tak ada internet pun. Jadi memang tak ada telefon. Dia kurung di situ selama 7 hari. Dia kurung di situ selama 7 hari. Dan masa tu disebabkan saya baru resign, nama saya belum ada dalam company lagi, dalam SSM. Jadi suami. Masa tu suami yang pergi untuk presentation. Jadi untuk highlightkan suami ni supaya present dengan orang kata orang Kelantan kena present luar kan. Itu cabaran tu. Cabaran yang sangat mencabar sangat saya rasa. Tapi mungkin pengalaman saya sebagai debate coacher, saya debate coach debate MRSS Malaysia. So daripada situ try kita train dengan public speaking, dengan loceng, dengan jam masa, dengan nak train suami tau. Bukan train student. So mencabar dia lebih sikit. Alhamdulillah kita menang full grant masa tu. So daripada situ permulaan grant, berkenalan dengan grant kerajaan. Betul. Dan saya rasa lepas ni kita bincang lagi. Kita nak bagi tips kepada pendengar bagaimana kita nak manfaatkan support yang ada kat luar sana. Betul. Sebab kerajaan memberi sangat-sangat mengambil berat mengenai perkembangan PMKS dengan menyediakan banyak kemudahan. Jadi kita untuk next episode kita akan bincang lagi. Terima kasih Cikgu Di untuk hari ini. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.